makan. Sama-sama. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan, itu peribahasa paling tepat untuk menggambarkan fenomena permainan lato-lato yang menular di negara ini. Permainan yang pernah popular sekitar tahun 60-an itu kini menjadi kegilaan ramai, khususnya buat kanak-kanak. Secara asasnya, ia mempunyai dua pemberat yang diikat dengan tali. Pemain perlu menghayun kedua-dua pemberat agar ia bertembung di antara satu sama lain di bawah dan di atas tangan. Bagi pemain, semakin laju ia dihayun, semakin hebat seseorang itu. Kalau kita lihat main lato-lato ini, manfaatnya ataupun kebaikannya dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan kanak-kanak, terutama kanak-kanak di bawah usia 6 tahun ke bawah, ya, itu boleh meningkatkan orang kata kemahiran motor halus, kemahiran motor kasar mereka. Dan ayunan itu pula sedikit sebanyak dapat membuat mereka berfikir macam mana nak selesaikan masalah, iaitu masalah macam mana nak buat ayunan yang baik hingga dapat mengeluarkan bunyi. Mereka memegang sahaja lato-lato itu telah jadi satu keseronokan. Itu dah masuk di bawah perkembangan sosio emosi. Jadi apabila mereka dapat bermain lato-lato, sedikit sebanyak ini dapat menghilangkan keadaan stres mereka, tekanan mereka. Dan apabila mereka seronok dapat bermain dengan kawan-kawan, sosialisasi mereka akan bertambah baik. Perkembangan sosial mereka, pergaulan mereka dengan anak-anak yang lain bertambah baik. Secara tidak langsung, mereka akan berinteraksi dan menambahkan lagi perbendaharaan kata yang sebelum ini mereka mungkin tidak boleh lakukan. Dia boleh mendatangkan kemudaratan, ya, boleh mendatangkan sesuatu perkara yang kita tidak jangkakan akan berlaku. Ayunan yang salah boleh menyebabkan berbola itu akan tercampak dah ayun, dan kita takut ayunan itu nanti sama ada boleh terkena kepada diri sendiri, terutama di bahagian-bahagian muka ataupun pada kawan-kawan yang berhampiran dengan mereka. Dan berbola ini juga boleh membawa kepada sedikit sebanyak vandalism. Ya, kita tidak mahu ada cermin-cermin kereta yang pecah disebabkan oleh ayunan ini dan sebagainya. Jadi ini salah satunya. Jadi dia boleh digunakan sebagai senjata yang kemungkinan secara tidak langsung boleh menyebabkan satu-satu perkara yang tidak baik berlaku, boleh mencederakan diri sendiri dan boleh mencederakan kawan-kawan. Dan kata-kata Prof. Datin Dr. Mariani itu ada asasnya. Baru-baru ini tular pelbagai insiden mengerikan berkaitan permainan berkenaan, khususnya membabitkan kanak-kanak. Antaranya penularan gambar serta video pelbagai kecederaan pada anggota badan termasuk bahagian muka. Selain menjejaskan keselamatan diri, tempiasnya turut dirasai orang ramai. Misalnya insiden yang mengakibatkan cermin kereta seorang pengguna pecah kerana permainan itu. Hakikatnya, kemalangan seumpama itu bukan hanya berlaku di Malaysia, sebaliknya turut dilaporkan di beberapa negara jiran termasuk Indonesia. Ekoran itu implikasi permainan berkenaan, khususnya dalam soal keselamatan, menjadi buah mulut netizen. Ada di antara mereka yang menggesa agar permainan itu diharamkan, seperti langkah yang diambil Amerika Syarikat, England dan Mesir. Tinjauan kru MHI di Pasar Taman Seri Gombak mendapati rata-rata peniaga yang ditemu bual tidak bersetuju dengan kesaan tersebut. Bagi mereka, pengharaman itu cukup membebankan, apatah lagi ada di antaranya yang sudah pun mengeluarkan modal besar untuk mengimport permainan itu ke negara ini. Saya rasa kerajaan tak patut haramkan lah. Sebab dia just permainan je, bukannya benda bahaya macam dadah ke, macam api sebagai senjata bahaya tajam ke kan. Dia bukannya, dia just untuk main happy-happy je, untuk hilangkan stres je macam tu. Dan pihak kerajaan macam dia nak haramkan tu kan. Saya rasa itu salah satu macam menutup pintu nasi kita lah kan. Mungkin tu pasal apa buat masa ni. Saya bercakap jujur, lato-lato ni lah yang banyak maknanya tampung cover lah kita orang punya ni kan. Kita
kita punya perniagaan. Bagi sesetengah ibu bapa pula, mereka lebih bersikap terbuka dan berpandangan setiap alat permainan sememangnya mempunyai risiko tersendiri. Bagi saya tak, tapi depends pada peringkat umur lah. Kalau terlampau kecil sangat pun mungkin tak sesuai. Mungkin dalam 5-6 tahun ke atas lah. Bawah pada tu tak sesuai lah saya rasa main kan. Kalau macam saya akan bagi tahu diorang bila diorang nak main bersama, jarakkan kedudukan diorang. Tak payah duduk rapat-rapat bila nak main bersama kan. Kalau duduk diorang kalau boleh jarakkan dalam 1 meter. Jarakkan diorang dalam satu sama lain. Dia takkan jadi bahaya. Itulah kita akan pantau tadi kan. Apapun bagi ibu bapa, mereka berharap agar masyarakat bersama-sama mengambil pendekatan positif. Misalnya, menegur kanak-kanak yang dilihat bermain secara berbahaya agar kelompok itu boleh bergembira asalkan tidak menjejaskan keselamatan diri dan orang sekeliling.